Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita kumpul dalam grup media sunnah ni, Facebook Live, bersempena dengan keadaan kita kita masih lockdown, tak boleh kita kumpul, maka kelas insya-Allah kita buat secara online lah macam ni, dan kongsikan apa yang boleh insya-Allah. Baik, kali terakhir kita bincang tu, yang terakhir kita ambil pada bulan yang lalu, kita bincang sebelum ni, kita ada ambil pada kali terakhir kita berjumpa itu berkenaan dengan usul, kita habiskan dah usul bagi pelaku bid'ah. Kita kata dulu ahli sunnah dia 3 usul. Usul ahli sunnah dalam penerimaan atau pengambilan ilmu dan juga pendalilan ada 3. Agungkan nas, okey. Kemudian memastikan kesihahan nas, dan kemudian betul faham nas. 3 Kemudian kita kata bila ahli bid'ah pun digelar ahli bid'ah, sebenarnya berdasar kepada sikap ataupun perangai mereka terhadap nas. So kita kata usul pertama kita ambil itu adalah ahli bid'ah ni 3 juga. Dia pertama menolak nas, berani atau lancang menolak nas. Kemudian kedua yang kita akan bincang ni adalah berkenaan mempermain-mainkan sumber syariah, dan juga pendalilan, serta memburukkan akan usul-usul tersebut. So jadi kalau kita bincangkan yang ketiga nanti berkenaan dengan mengadakan usul baru. So ini yang kita akan masuk insya-Allah hari ini. Pada tajuk yang kedua, itu usul yang kedua bagi ahli bid'ah. Sebab kita bid'ah takkan berlaku kecuali dengan perangai seorang tu dengan dalil. Sebab kita disuruh taat Allah, taat Rasul, dan bila kita taatan tadi itu tak boleh melampaui kepada yang lain selain daripada Allah dan Rasul. Bila orang tersebut dia ada sumber lain atau kaedah lain dalam pemahaman selain daripada yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW, maka itu dah mula masuk pada dalam asal bid'ah. Baik. Jadi usul yang kedua, usul kedua al-aslu tsani. Saya baca kitab Arab dia. Tuan-tuan yang ada kitab Arab, buka muka 68. Muka 68 Yang bahasa Melayu saya tak ingat. Yang bahasa Melayu saya ingat muka apa. Tapi kita insya-Allah kita akan follow up macam itulah. Kita akan baca teks Arab, kemudian kita akan bincangkan. Baik. Al-aslu tsani, usul yang kedua. Al-abathu fi masadir syar'iyyati istidlali wa tashbihiha. Perbuatan mempersia-siakan atau mengabaikan atau merosakkan pada sumber-sumber syariah bagi pendalilan. Kita sebut dulu kan waktu kita sebut berkenaan dengan usul syariah ni dan pendalilan, kita ada Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kemudian kita ada istihsan, istishab, masal musalah, sadu zara', syar'u man qablana, qaulu sahabi. Okey, kita ada 10 usul. So sekarang ni kita akan bincang macam mana perbuatan golongan ni dalam usul syariah tadi. Kita dah terang panjang lebar, siapa-siapa yang boleh tu rujuk balik kepada video lama yang kita pernah bincangkan berkenaan dengan 10 usul bagi pendalilan dalam syariah. So sekarang ni kita akan tengok macam mana permainan ataupun perbuatan golongan ahli bid'ah mempermain-mainkan pada sumber-sumber syariah ni. Baik. Dia kata al-abathu fil masalih syar'iyyati listidlali wa tashwiha. Perbuatan mengabaikan ataupun mempermain-mainkan pada sumber-sumber syariah bagi pendalilan serta memburuk-burukkannya. Baik. Innal abatha fil usul syar'iyyati. Sesungguhnya perbuatan mempersendakan atau mempermain-mainkan
pada usul-usul syariah bagi istidlal, bagi pendalilan, simatun barizatun min simatil mubtadi'ah. Dia adalah satu tanda yang sangat nyata, tanda yang sangat terang daripada tanda-tanda pelaku bid'ah. Wa babun min abwabil harbi 'ala din, dan ia adalah satu pintu dari pintu-pintu pemerangan terhadap agama. Bitakdiri manabi'ihi, dengan perbuatan mengeruhkan akan sumber agama. Wa tashwihi usulihi, serta merosakkan akan usul agama. Wa ya'khudhu hadha abathi suwaran wa ashkala, dan mengambil perbuatan mempersenda dan memperuluk-ulukkan ni berbagai bentuk dan juga rupa dan bentuk. Muta'addidatan yang berbagai-bagai. Takhtalifu bi ikhtilafil mubtadi'ati, bercanggahan akan bentuk perbuatan permainan ni tadi, persiasiaan tadi, dengan percanggahan golongan pelaku bid'ah tersebut. Wa manhajihim, juga manhaj macam mana? Manhaj mimpi ke? Sebab kita tengok kalau ahli bid'ah ni dia banyak kumpulan, banyak bentuk. Ada yang dia punya asas dia mimpi, ada yang asas dia ilham, ada asas dia amalan tarikat, ada macam-macam lah. Kita kata ada yang dia guna akal, ada yang macam sekian. Kalau yang paling nyata dua lah, sufi atau ahli kalam. Yang paling jelas, sufi ahli kalam dia sibuk dengan ahli falsafah dia. Yang kemudian ahli sufi dengan wali-wali yang diagung-agungkan. So kadang-kadang bentuk tersebut kita boleh perhatikan dia macam-macam kumpulan. Tapi dia kata wa min abrazi ma'alimi hadzal abathi, di antara petanda-petanda yang paling nyata bagi perbuatan mempermain-mainkan ini adalah, kita akan ambil kat sini start pertama. Awalan, yang pertama, at-tasdiqu bil Quran duna sunnati. Membenarkan terhadap Quran bukan sunnah. Dia dekat sini dia ada lebih kurang dalam, tak selesai 10 pun. Ya. 6, 7. Ada 10 tu bang. 10. Dia kurang 10 lah. Sifat ataupun panggil bentuk permainan ataupun perosakan yang mereka buat terhadap usul agama ni ada 10. Nanti kita bincangkan satu-satu lah. Ni ada 10 tajuk sebenarnya. Kali ini kita akan mulakan dengan pertama, iaitu perbuatan tasdik bil Quran duna sunnah. Dia percaya Quran tapi tak percaya sunnah, ataupun dia anggap sunnah tu tak jadi hujah untuk diamalkan, ataupun macam-macam lah kita akan baca nanti kumpulan-kumpulan yang terlibat dan apa cara mereka buat. Baik. Dia kata awalan tasdiqu bil Qur'ani duna sunnati. Pertama adalah percaya terhadap Quran, bukan tidak terhadap sunnah. Taqaddama fil babil awwali, telah berlalu pada bab yang pertama. Bayan manzilati sunnatin nabawiyah, kedudukan penjelasan kedudukan sunnah nabawiyah. Kita dah bincangkan pada bab yang pertama dulu, kita bincangkan berkenaan dengan sunnah ni kedudukan apa. Bahkan kita kata macam disebut oleh Syekh Ahmad Abdurrahman Aswayan, bahawa dia kata cara kita nak kenal sunnah ni adalah masalah kedudukan sunnah pada seorang. Sebab ahli bid'ah ni dalam bab Quran diorang akan bersetuju, keseluruhan mereka bersetuju Quran sebagai pegangan. Tapi bila sampai pada sunnah, mereka akan lari. Sebab tu bila kita tengok nanti bila perbahasan kita yang dulu pun kita bincangkan dah. Bila kita panggil Mu'tazilah ke, Jabariyah ke, Qadariyah ke, geng tarikat ke, geng sufi ke, geng tabligh contoh yang baru ni kan. Diorang berpegang dengan Quran tapi tak pegang dengan sunnah. Dia suka di Quran dia akan pegang, cakap kami pegang Quran kan. Tapi dalam masa yang sama bahkan anti hadis. Macam dulu Kasim Ahmad ke, atau sebelum dia yang macam Rashid Khalifah. Jadi kumpulan ni diorang percaya Quran tapi tidak dengan sunnah, tak beriman dengan sunnah. Okay. Dia kata wa tahdhirun, dan kita dah bincang dulu pada bab yang pertama, tahdhirun Nabi sallallahu min ulaikal qaumi. Telah peringatan Nabi sallallahu atau amaran baginda sallallahu daripada kumpulan kaum ni, alladzina la ya'khuduna illa bima ja'a fil Qur'anil Karim, yang tak akan mengambil kecuali apa yang datang dalam Quran Karim. Dia nak Quran saja, dia kata. Wa yurudduna ma ja'a fi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menolak apa yang datang dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waqa al khawariju, dan kali contoh sejarah yang paling awal buat benda ni, kalau kita kata macam perbincangan tentang inti hadis inti hadis yang pertama sekali yang paling jelas adalah Khawarij. Dia kata waqad waqa al khawariju wa asbahuhum, dia telah terjatuh golongan Khawarij dan juga yang seumpama mereka fi hadhihi dhalalati, dalam kesesatan ini, allati hadzara minha Rasul sallallahu alaihi wasallam,
dan telah memperingatkan daripadanya Rasulullah SAW, walam ya'khudhu illa bima ja'a fil Qur'anil Karim, dan mereka tak mengambil kumpulan macam ni, tak mengambil kecuali apa dalam Quran Karim. Wa qad kana hadha sabab min asbab dhalalihim wa inhirafihim, dan ini telah menjadi satu sebab daripada sebab-sebab kesesatan dan juga penyeliwengan mereka. Qala Ibn Taimiyah, berkata Ibn Taimiyah rahimahullah, wa qad haka arbabul maqalati, ini telah menceritakan penulis akan kata-kata, ni penulis pengarang kata-kata atau pengarang kitab-kitab, anil khawariji, mengenai khawarij, annahum yujawwizuna 'alal anbiya al-kaba'ira, mereka mengharuskan ke atas para nabi akan dosa-dosa besar. Dia pasal basic dia, mereka nak tolak Rasul, tolak nabi. Nabi ni bukan mestinya betul. Dia boleh jadi dia silap, boleh jadi dia salah. Jadi benda ni dia pakai tajuk lah untuk menolak. Macam kita sebut dulu kan, waktu bincang kita tentang sunnah Nabi, kita kata betul, Nabi manusia, boleh tersilap, tapi kesilapan Nabi itu Allah jadikan untuk panduan dan syariat. Dia bukan datang sia-sia macam Adam makan pohon terlarang. Itu bukan untuk menunjukkan bahawa kita tak boleh ikut ajaran Adam, kerana Adam boleh silap, tak. Bahkan daripada situ kita baca bahawa, kita belajar bahawa seorang para Nabi itu, dia dijadikan bersalah untuk panduan umat. Macam Nabi solat, kita terang dulu, solat 4 rakaat, Nabi solat 2 je dan bagi salam. Nabi tak tahu pun, Nabi bahkan bila Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, adakah solat dipendekkan atau kau lupa? Nabi kata solat tak dipendekkan, aku tak lupa. Lepas tu Nabi kata, adakah betul apa dikatakan oleh Zulairin? So jadi bila Nabi sebut macam tu, jelas bahawa sebenarnya Nabi dijadikan sedemikian, Nabi pun tak perasan berkenaan dengan baginda tersilap. Bagi salam pada 2 rakaat saja, bukan sepatutnya 4 rakaat, tapi Nabi bagi salam pada 2. Yang kita ulang balik, maksudnya kesilapan tu untuk syariat, sebab dari situ datangnya ajaran berkenaan dengan sujud sahwi, terlupa rakaat. Kalau kita terlupa rakaat sekarang, kalau Nabi tak pernah berlaku pada baginda, mungkin macam-macam cara kita akan dengar kaedah orang menampal solat dengan cara masing-masing. Tapi oleh kerana telah datang ajaran Nabi SAW, maka tak ada siapa boleh menambah pada kaedah penambahan ataupun pembetulan solat. Itu jelas. So dengan sebab itu kita perhati kat sini, tengok betul-betul kat situ. Sebab masalah kata Nabi ni bersalah ni, macam Khawarij dia kata Nabi pun boleh silap, boleh ada dosa besar. Walihada, kerana para nabi boleh dosa besar, dia kata la yaltafituna ila sunnati, mereka tak menoleh kepada sunnah, al-mukhalifati, yang menyanggahi, fi ra'yihim, ikut pendapat mereka, di zahir al-Quran, terhadap zahir al-Quran. Wa in kana mutawatiratan, sekalipun sunnah tersebut adalah mutawatir. Dia kata selagi mana bertentang Quran, maka ia tidak boleh diterima. Ini problem dia, sebab kita tahu bahawa Quran dan sunnah bergandengan. Tak boleh kita pegang Quran, tolak sunnah. Sebab sunnah ni penjelas bagi cara beramal dengan Al-Quran. Dia kelakar juga lah, ada orang solat 5 waktu, orang Khawarij ni. Bahkan solat hitam-hitam dahi. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah jumpa orang Khawarij untuk berdebat. Ali hantar dia untuk berdebat sebelum Ali serang kumpulan Khawarij ni dekat Haruriyah di Iraq. Ketika Ibn Abbas pergi jumpa mereka, Ibn Abbas lepas balik tu dia kata apa? Kepada para sahabat yang ada, kalian akan rasa sikitnya amalan kalian berbanding dengan amalan apa? Amalan golongan Khawarij ni. Solat malam dan sebagainya. Tapi solat dia ikut mana? Kalau ikut Quran, mana jumpa solat? Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3. Kan itu yang dikatakan oleh para sahabat Nabi SAW. Dia tegur berkenaan dengan orang-orang yang bercakap nak Quran saja. Sebab benda ni kita faham, bila orang tu nak Quran tak nak sunnah, dia takkan faham apa yang Quran nak. Bila Allah kata aqimus solat, macam mana awak nak solat? Kan? Atu zakah, nak tunaikan zakat, apa harta zakat? Sebab tu dia kata dia orang tak toleh pada sunnah sekalipun, mutawatir sekalipun. Hatta kalau sunnah tu tadi diriwayatkan oleh ramai. Daripada sahabat Nabi lebih 10, tabi'in lebih 10 pun masih mereka akan tolak. Maka contoh kat sini berlaku. Okey. Dia kata fala yarjumun zaniyah, maka mereka tak merejam akan penzina. Itu penzina telah berkahwin. Ini macam kita dengar kat Malaysia pun ada seorang ustaz. Saya kata dia mungkin skru longgar. Sebab dia cakap rejam tak ada. Rejam tidak ada dalam Islam. Dia kata rejam yang ada daripada Yahudi. Ini sebenarnya kata-kata dia ni pelik. Sebab tak pernah ada para ulama daripada zaman Nabi, para sahabat zaman Nabi sendiri. Sebenarnya ulama zaman para sahabat, tabi'in sampai 1400 tahun. Cuma lepas tu dia kata ada satu perbincangan tahun berapa tak? 1990 berapa dikeluarkan cerita, konon ada persidangan dibuat
di Morocco ke mana entah. Kemudian ada ulama-ulama ni tadi, pensyarah-pensyarah universiti kata Islam tak patut lagi merejam. Dia tahu ke Nabi tahu lagi? Kita tanya dengan orang macam ni, kita kata Nabi rejam tak? Rejam. Lepas tu para sahabat rejam. Orang yang dah berkahwin tapi berzina juga. Kan as-sayyibuz zani, as-sayyibuz zani. Orang yang telah berkahwin tapi berzina. Jadi dia datang arah tersebut. Jadi golongan Khawarij itu juga. Fala yarjumun az-zani. Mereka tak merejam orang yang berzina. Alasan dia kerana apa? Kerana tak ada dalam Al-Quran. Dalam amalan Nabi ada. Amalan para sahabat ada. Mutawatir benda ni. Tapi bila sampai kepada apa? Kepada tajuk masalah masalah Quran, dia kata Quran tak ada, maka tak nak buat. Wa yaqta'una yadus sariqa. Yadas sariqi, mereka memotong yadas sariqi, tangan orang mencuri, fi maqalla wa kathur. Tak kira sama ada sikit ataupun banyak. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW tidak potong tangan pencuri kecuali 3 dirham ke atas. Atau rubuk dinar. 1 dinar bersama 1 dinar bersama 12 dirham. Mana duit perak kan? Kalau kita bagi 4, 1/4 daripada dinar adalah 3 dirham. Atau sama jadi nilai tersebut yang boleh potong tangan. Kalau zaman kita sekarang ni 1/4 dinar bersamaan dengan harga emasnya. Saya tak hafal sangat harga emas. Siapa tahu harga emas? Okey. Dia salah satu dinar bersamaan 4.25 gram. 4.25 gram emas. Kalau kita bahagi 4, kita akan dapat 1.0625 gram emas, baru boleh potong tangan. Kalau sekarang punya nilai 200 lebih lah. 200 lebih. Dan dalam 200 lebih. Sebab kita kata 1 gram emas sekarang ni dan nilai kat 180-200 dia kata. So bila kita lihat macam ni, keadaan tersebut, nilai purata setahun emas tadi, itu saya boleh potong tangan 1 gram tadi lebih, 1 gram sikit lebih. 1.0625 itu saja boleh potong tangan. So kalau orang tu curi telur, mana boleh potong tangan? Curi apple sebiji tak boleh potong tangan. Semua sekali benda tadi tak boleh potong tangan kecuali nilai dia menyamai dengan nilai tersebut. Tapi Khawarij kerana tak ikut sunnah, maka diorang tak tahu nilai. Quran kata wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri wanita, potonglah tangan mereka berdua. So orang potonglah, tak kira sikit ke banyak. Dia kata za'man minhum ala ma qila innahu la hujjata ila al-Quran. Kerana sangkaan daripada mereka ke atas apa yang dikatakan sesungguhnya tiada hujah kecuali Al-Quran. Ini masalah mereka. Mereka kononnya hanya hujah hanya pada Al-Quran. Sunnah tak ada. Wa anna sunnata as-sadirata ani Rasulillah ani Rasul SAW laysat hujjatan. Dia kata dan bahawa sunnah yang muncul, yang keluar daripada Rasul SAW bukanlah hujah bina'an ala dhalikal aslil fasidi. Berasaskan kepada usul yang rosak tu. Itu bahawa hujah hanya pada Al-Quran. Ini masalah. Okey. Jadi ini contoh kita dapat lihat. Wa qala aidan, dan Ibn Taimiyah sebut lagi, dia kata wal khawariju jawazu 'ala ar-rasul nafsahu ay yajura wa yadilla. Dia kata dan orang khawarij dia mengharuskan ke atas rasul diri ke atas rasul sendiri untuk boleh baginda zalim dan sesat fi sunnatihi pada sunnah baginda SAW. Walam yujibu ta'atahu wa mutaba'atahu. Dan mereka tak mewajibkan mentaati baginda dan juga mengikuti baginda SAW. Ini masalah. Soal kat sini yang kita kata dalam Quran Karim sini Allah Ta'ala nyatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ayat 31 surah Al-Imran. Nak buang mana? Tapi oleh kerana mereka usul dia rosak, dia sentiasa cari Quran, dia nak Quran saja. Gitu. Mereka tak wajibkan mengikuti Rasul, mentaati baginda dan juga mengikuti baginda SAW. Wa inna masaddaquhu fima balaghahu min al-Quran. Dia kata dan mereka hanya percaya pada baginda pada apa baginda sampaikan daripada Al-Quran. Duna ma syara'ahu min as-sunnati. Dia kata bukan apa yang baginda syariatkan daripada sunnah. Allati tukhalifu, yang sunnah tadi yang bercanggahan bizamihim zahir al-Quran, dengan dakwaan mereka, dengan sangkaan mereka bahawa sunnah tadi bertentangan dengan zahir Quran. Ini punca sebenar lah. Yang kita faham, ini punca sebenar. Punca dia adalah kerana mereka merasakan sedemikian. Walaupun kita tahu itu adalah salah. Sebab balik pada asal, tak boleh dia beramal dengan Quran kecuali tengok sunnah. Tapi ini usul yang ada. Di Malaysia sekarang makin ramai.
Kan percaya Quran saja tak percaya sunnah. Bahkan yang golongan yang usul kedua nanti ambil sebagai nas, tinggal sebagai nas, kita tengok. Yang ambil hadis-hadis tertentu, tinggal hadis yang lain. Itu pun kita bincang nanti. Tapi ini kita mulakan dengan Quran, ambil sunnah tak ambil. Okey. Wa ala hadzal madhhabi. Di atas mazhab ini atau pengan ini, dia kata ba'du ghulatil mu'tazilah, sebahagian golongan pelampau mu'tazilah. Faqad haka Abdul Qahir al-Baghdadi. Dia telah menceritakan Abdul Qahir al-Baghdadi. Dia antara kepala mu'tazilah kata An-Nazamiyah. Nazamiyah ni nama bagi kumpulan firqah. Dia diasaskan oleh nama dia Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Dan dia dahulu akan nazam tu yunazimu al-khirz. Dia ni menyusun atau mengatur akan manik-manik. Itu bukan nazam tu sebab dia pandai bersyair. Dia buat manik-manik di Basrah dan di Iraq. Dia dinamakan nazam. Tapi Mu'tazilah pergi rosakkan pengertian tersebut. Kononnya dia kata orang ni pandai syair. Dia kata membuat syair-syair, membuat kata-kata indah. Sedangkan nazam tu Ibrahim bin Sayyar An-Nazam ni adalah seorang manusia yang hanya kerja dia buat benda tu. Cuma dia bila kadang-kadang benda masalah ni tak pelik. Sebab kita tahu di Malaysia pun macam tu kadang-kadang. Orang tu kerja tak apa-apa bukanlah tahu agama pun, baca Quran pun gagap. Tapi dijadikan ikutan oleh pengikut dia. Dia banyak kan dekat Malaysia ni banyak orang macam tu. Yang dia tak buat kerja pun, dia tak faham agama pun, baca Quran pun gagap. Quran bahasa Arab pun tak tahu. Tapi anak murid duduk, inilah dia, arif billah lah. Ini masalah arif billah. Kat Malaysia bersepah orang pakai gelaran arif billah. Ini gelaran tak tahu malaikat bagi ke, Nabi bagi. Nabi tak pernah bagi gelaran tersebut. Tapi orang sufi ni ada gelaran arif billah. Arif billah, yang kenal Allah Ta'ala. Ini sangat bahaya. Tapi ialah pada pengikut akan jadi macam Nazamiyah ni, kumpulan ni, dia ikut Ibrahim An-Nazam tadi, yang memang kita ikutkan kerja dia macam disebut tadi, lah tukang tu je. Tak ada terlibat dengan ilmu pun. Tak pernah terlibat dengan ilmu. Tapi kerana dibesar-besarkan cerita dia, maka menjadilah dia ikutan. Okay. Tak pernah belajar. Dia. Okay. Jadi dia kata kauluhum, kata-kata golongan nazam ni adalah yajuzu an tajtami al-ummatu 'ala al-khata'i. Dia kata harus untuk berhimpun umat ini di atas kesalahan. Boleh jadi umat ini di atas kesalahan. Dia kata berhimpun di atas kesalahan. Fa inna akhbara mutawatirata la hujjata fiha. Kerana apa? Semuanya khabar-khabar, hadis-hadis yang mutawatir tiada hujah padanya. Balik pada asal dia nak buang sunnahlah cakapnya tu. Li'annaha yajuzu an yakuna wuqu'aha kadziban. Kerana harus untuk terjadinya akan khabar-khabar tadi jatuh dalam keadaan bohong, tipu. Ini masalah. Sebab dia problem dia sebab golongan ni dia tajuk masalah. Bila kita kata dia pegang Quran terima. Okay. Kita kata Quran dibawa oleh siapa? Sebab Nabi SAW dapat Quran daripada melalui Jibril alaihissalam. Dan Nabi ajar pada para sahabat. Quran takkan sampai pada kita kecuali oleh para sahabat. Kalau kita boleh tolak satu benda daripada para sahabat, kita tolak semua. Hatta Quran sendiri pun boleh kita sangsi. Dekat sini asas pertama bila Allah nyatakan inna nahnu nazzalna dzikra, kami turunkan adzikr itu Quran, wa inna lahu lahafizun, kami untuknya sebagai penjaga. Itu dulu dan masa akan datang. Ia tak membolehkan untuk kita ada keraguan berkenaan kebenaran Quran. Kalau kita Quran dah boleh rosak, habislah. Yang zaman kita sekarang ni banyak orang kan bila berlaku kes macam-macam benda sekarang ni, penyakit dan sebagainya, banyak orang mula start keluarkan pendapat masing-masing yang katakan ini sekarang kiamat dah dekat lah, Quran akan hilang lah dan sebagainya. Quran adalah satu-satunya risalah sampai hari kiamat. Orang berhenti baca Quran, ia akan berlaku. Adapun Quran itu hilang, jawapannya tidak. Allah Ta'ala jamin akan terjaganya Quran itu. Jadi kerana kata orang tu dia boleh tolak para sahabat, dia kata harus untuk berhimpun atas kesalahan, dan kata-kata mereka ni boleh rosakkan Quran. Ini kata-kata ni Quran pun rosak. Quran pun kita tak boleh pegang sebab boleh jadi para sahabat silap. Faham Ni dia kata mutawatir pun tak boleh dipakai, dia kata. Pasal boleh harus untuk terjadi secara penipuan, dia kata. Ini masalah. Kumpulan ni sangat bahaya. Sebab kita kata dekat sini bila kita lihat Quran, tak nak tengok sunnah. Dia akan merosakkan agama. Memang itu antara usul pertama lah yang kita dapat lihat. Dalam kaedah mereka merosak atau mengkucak-kacirkan sumber pendalilan syariah. Okay.
Wa zahara fi awalil qarnil madhi, dan dikata telah muncul pada awal kurun yang lalu. Fi shibhil qaratil hindiyah, pada separuh pada shibhil qarah, pada semenanjung shibhil qarah ni macam kita shibhil jazirah, pada semenanjung. Shibhil qarah seumpama menyerupai kalau shibhil jazirah ni semenanjung tanah Melayu ni macam pulau tapi bukan pulau. Yang itu macam benua tapi bukan benua, sebab dia bercantum dengan Himalaya. Itu shibhil qarah mana di kawasan pentas benua India tu. Firqah, satu firqah telah muncul, satu firqatun munharifatun, satu firqah kumpulan yang menyeleweng. Yaquluna bihadzal qaul, yang mereka berpendapat ini. Itu bercakap macam tu. Wasammu anfusahum bi ahli Quran, mereka namakan diri mereka sebagai ahli Quran. Tapi wa haqiqatu mazhabihim, tapi hakikat mazhab mereka ni adalah raddul kitab wa sunnati, menolak kitab dan juga sunnah. Itu asas. Sebab bila orang tu kata saya tak percaya ke sunnah, maka dia sebenarnya menolak, dia tolak Al-Quran tu, dia kata pegang Quran untuk tolak sunnah. Sedangkan kita tahu untuk pegang Quran, anda kena tahu sunnah. Sebab sunnah Nabi adalah penjelas bagi Al-Quran. Mungkin diorang akan timbulkan, dia kata, tapi kalau kita kata macam tu, Quran tak cukup ke? Siapa kata Quran tak cukup? So Allah Ta'ala sendiri suruh Nabi Allah turunkan Quran pada Nabi untuk jelas pada manusia. Dan surah An-Nahlu kan, wa nazzalna ilaika dzikra, dan kami turun pada kau Muhammad adzikr litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, supaya kau terang pada manusia apa yang turun pada mereka. Maksud dia Allah Taala sendiri nyatakan bahawa dia turun ke Quran tu untuk Nabi terangkan kepada orang ramai. Ini kita tak boleh nafikan. Jadi kalau dia kata penjelasan Nabi tu, Allah Taala sendiri sebut bahawa Quran tu dia terang untuk Nabi jelas pada orang ramai, so penjelasan Nabi macam boleh tinggal. Kalau Allah sendiri firmankan untuk supaya Quran ini disampaikan oleh Nabi, dan bahkan Nabi pula diturunkan Quran tu untuk Nabi jelaskan kepada orang ramai apa yang turun pada mereka. So penjelasan Nabi tak boleh kita tinggalkan. Tapi lah balik kerana mereka ni balik pada nanti bawah nanti kita jumpa lagi lah, ambil sebahagian ayat, tinggal sebahagian ayat. Ini akan timbul nanti dia punya punca ni. So mereka ambil sebahagian ayat, tinggalkan sebahagian ayat. Mereka tak pegang agama ni atau dalil ni keseluruhan. Mereka ambil mana suka, tinggal mereka mana mereka nak. Surah An-Nahl juga empat. Wa anzalna ilaika dzikra. Surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Supaya kau jelaskan, dan kami turun pada engkau Muhammad adzikr. Itu Quran itu untuk kau jelas kepada manusia apa turun pada mereka. Apa turun kepada mereka, dan moga-moga mereka akan berfikir. La'allahum yatafakkarun. So dengan jelas ayat tu memang kita macam kita bincang dululah, kita bincangkan berkenaan masalah keabsahan sunnah ni sebagai dalil, bahkan tersendiri kan, berserta dengan Quran, bersama Quran, dia beriringan dengan Quran sekali, tak boleh kita tinggalkan. Okay. Dia kata wahai kata mazhabihim raddul kitab wa sunnah wa yujadu, dan didapati juga terdapat juga fi Misr al-an, di Mesir sekarang. Ni ketika buku ni sekarang dikeluarkan tahun 2004 Okey. Jadi memang ada di Mesir sekarang, dia kata jama'atun, ada satu kumpulan, dia kata yutlaquna ala anfusihim, mereka menuturkan, menamakan kat atas diri mereka al-Quraniyun, golongan Quraniyun. Wa ishtahara i'lamiyan, dan mereka ni terkenal secara i'lam, secara media masa kenal mereka sebagai al-firmawiyah, firmawiyah nisbatan ila nama Firmawi itu nama syekh dia, bukan firman bahasa Melayu kita ni. Firman kita ni rasa bahasa Sanskrit. Firmawiyah ni nisbah kepada syekh sufi yang sesat, nama dia Al-Firmawi, yang yaruddu sunnata kullaha, yang ditolak sunnah kesemuanya, illa ma waqa qalbahu fi ma za'ama, kecuali apa menepati hati dia pada apa yang dia dakwa. Yaqulu hadatsani qalbi an rabbi, dia kata dalam cerita kepadaku hatiku daripada Tuhanku. Anna Rasulullah qala kadza wa kadza, Rasulullah telah bersabda sekian-sekian. Ni kumpulan ni memang wujudlah. Kan kat Indonesia pun banyak. Saya tengok ada video-video kumpulan yang sesat macam ni, yang mereka ni mendakwa bahawa dia tahu macam-macam benda. Jadi sekali tu saya tengok satu video tu, pak cik tu
Dia kata dia pernah cakap tak ada siapa pernah lawan dia. Bahkan dia kata apa? Dia kata mana mungkin Nabi kena sihir. Dia cakap yang itulah tapi kelakar jugalah. Sedangkan dalam Quran Karim Allah Ta'ala ceritakan Musa kena sihir. Surah Taha kan. Allah Ta'ala ceritakan Musa kena sihir. Dia boleh kata mana boleh Nabi kena sihir. Ini enggak masuk akal katanya. Ini cerita kelakar. Tapi kisah benar. Dia benda ni yang apa? Yang berlaku ni memang kadang-kadang dia orang ni bukan tahu apa benda pun. Pada orang awam yang terpersona dengan kumpulan macam ni, dia akan rasakan betul lah guru cakap. Tapi selama mana guru tu, ya dia pun jahil, guru tu pun jahil, sama-sama jahil. So diorang pun tak tahu guru cakap ada dalam Quran ke tidak. Ataupun guru tu reka-reka Quran ke, ataupun tafsir Quran bukan macam tu ke, tak tahu pun. Tapi diorang ikut sajalah. Ini kita kata kumpulan yang banyak. Kat Indonesia sangat banyak kumpulan macam ni. Dia ambil Quran, dia tak bawa hadis Nabi, tak bawa tafsiran. Ini sangat bahaya. Sebab tu kenapa dalam kes apa tafsiran Al-Quran ni, kita kata macam yang pernah berlaku sekarang lah. Macam kes corona, waqarna fi buyutikunna ayat 33 surah Ahzab. Dikatakan itulah corona. Ini masalah lah. Ini semua tak belajar. Sorof tak belajar bahasa Arab. Dan akhirnya last kali, dia tambah pada agama atau pada dalil Al-Quran Karim, apa yang tak ada dari pengertiannya. Sedangkan ini adalah pembohongan ke atas nama Allah Ta'ala. Bohong atas nama Allah. Sebab Allah Ta'ala tak maksudkan itu. Okay, macam nak tahu tak maksudkan itu? Tengoklah kepada sunnah. Tengok kepada hadis Nabi. Nabi ajar macam tu ke? Ada baru ni saya tengah masih lagi tengah jawab. Kumpulan yang datang kata apa? Kiamat ni apa? Kiamat ni ada dua. Kiamat dunia, kiamat akhirat nanti ada dua. Dia kata yang kumpulan sesat ni, dia kata apa? Dia kata nanti ke akhirat nanti kita akan sampai tahap jadi macam Allah. Jumpa nanti kita kata, "Oi bro." Dia kata, "Oi bro." Dengan Allah Taala. Kita jumpa kumpulan pijak je. Ya korang hajar biadab. Tapi dalam masa sama dia rasakan betul dia kelakarnya dia ambil Al-Quran. Daripada surah Yunus, dia ambil Al-Quran surah Yunus untuk berikan kononnya hujah mereka lah. Kononnya bahawa dekat dalam ayat Quran sendiri pun kata akan ada kiamat lain. Ada kiamat lain dia kata. Ini yang ya cerita kelakar dia memanglah benda tersebut balik pada asal ayat tersebut bukan maksudkan itu. Sebab tu kita pernah dengar Nabi ajarkan kiamat tu dua. Nabi tak pernah ada pun sebut kata ada dua kiamat tak ada. Tapi oleh kerana mereka ni dah seronok sangat dengan guru dia. So, jadi dia sebutlah dia kata ada benda berkenaan kononnya disebut dalam Quran Karim. So bila saya ada orang tanya saya kan tentang apa benda yang ditulis tu cakap tu saya kata biadab lah sebab dia ambil ayat ni surah Okey ni surah Yunus tajuk kiamat agak ni surah Hud 105 108 yang dia kata apa yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Hari mana datang kiamat nanti takkan berkata-kata satu jiwa kecuali dengan izin Allah Taala. Faminhum syaqiyyun wa sa'id adakah mereka ni yang berbahagia malang ada di kalangan mereka ni yang bahagia. Fa ammal ladina syaqu adapun orang-orang yang celaka atau malang fa finnari lahum fiha zafirun wa syahid maka mereka dalam neraka untuk mereka ada pekikan ada jeritan dan juga suara daripada neraka suara berpekikan daripada menedaya daripada neraka. Okey. Wa khalina fiha mereka kekal dalam selama-lamanya madamatis samawati wal ard selama mana ada langit dan bumi illa masya rabbuk kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu inna rabbaka fa'alun ma yurid Tuhanmu amat melakukan apa yang dikehendaki. So dia kata madamatis samawati wal ard selama mana ada langit dan bumi. Dia benda tu kalau Nabi dah sebutkan dan dalam Al-Quran Karim datang kan tentang tajuk yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi hari digantikan bumi bukan bumi yang sama kan hari digantikan dengan bumi ini diganti bumi yang lain ya yang disebutkan dalam Al-Quran Karim dalam surah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-48 bumi ini akan ditukar bumi dengan bumi yang lain wal ardi langit pun macam tu juga seluruh langit kan bahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 104 Allah nyatakan yaumana tulis sama akatanya sijil lil kutub hari mana kami gulung langit macam gulungan gulungan tulisan atau buku
lembaran hampa scroll tu digulung langit sedemikian. So, jadi tak ada langit, tak ada bumi dah lah. Tapi macam mana tunggu nantilah. So, pening kepala. Okay, lepas tu yang kelawan langit dan bumi madam mati samatul ardh dalam ayat surah Hud tadi, maksud dia itu cara orang Arab bercakap. Ia bukannya cara kita faham contoh macam apa? Macam dalil tu macam tu sebab tajuk dia adalah para sahabat Nabi tak tanya. Dan dari Nabi tak ada penjelasan. Sedangkan benda berkenaan kita tahu ini cara Arab bercakap, orang Arab bercakap. Macam mana bercakap? Macam orang kita macam orang Terengganu bila dia kata juta lapan. Benda tu banyak sebut juta lapan. Sekarang kenapa lapan tak sembilan? Sekarang kenapa lapan tak sembilan? Diorang kata ini cara kami cakap. So cara bercakap macam juga Nabi kata berkenaan dengan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman tu 70 lebih cabang atau bid'un wa sittuna syu'bah, 60 lebih cabang. 60 lebih cabang tu 60. Sebut 60 tadi. Bila kita tengok para ulama karang kitab macam Imam Baihaqi. Dia karang kitab Syu'abul Iman. Dia jumpa lebih daripada 60. So ini cara orang Arab bercakap. Macam tu juga ayat tadi kan. Kekal mereka selama-lamanya ada langit dan bumi. Bukan maksud dia macam orang nak. Sebab apa? Sebab benda tu, sebab tu Nabi tak pernah ajar lepas dah masuk masuk syurga, masuk neraka, nanti ada pula lain. Mana ada? Nabi tak cakap macam tu. Bahkan lepas ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, akan disembelih, dibawakan kematian di antara syurga dan neraka, disembelih di antara syurga dan neraka. Kemudian dikata kepada ahli syurga, khuludun, kekal, tiada kematian, pada ahli neraka kekal tiada kematian. Tak ada. Jadi benda ni yang kita kena faham. Kumpulan yang sesat ni dia akan sentiasa mengambil ayat Quran tertentu. Nanti kita akan ambil sebahagian ayat, tinggal sebahagian ayat. Itu usul yang berikutnya. Atau perangai berikutnya mempermainkan usul-usul syariah dengan cara ambil sebahagian nas, tinggal sebahagian nas. Tapi kat sini kita dapat lihatlah macam ni juga sama lah pasal bagi ahli sunnah, Quran dan sunnah itu adalah beriringan. Bagi ahli bid'ah, Quran dan sunnah tu tak beriringan. Quran aja betul, sunnah tak betul. Kalau Quran berlaga dengan sunnah, tinggal Quran ambil sunnah, tinggal sunnah ambil Quran. Ni kena faham Baik. Dia kata sini dia kata wa ma ajmala dan alangkah indahnya maqalahu Ayyub As-Sakhtiyani. Dia kata oleh Ayyub As-Sakhtiyani. Dia kata apa? Idza haddatsta ar-rajula bi sunnati. Dia kata bila engkau ceritakan pada seorang lelaki dengan sunnah. Faqala da'na min hadza. Tinggalkanlah kami daripada ini. Hasbunal Quran. Cukup untuk kami Quran. Fa'lam annahu dhal. Ketahuilah dia ni sesat. Ketahuilah dia adalah seorang yang sesat. Bila kita kata dia qala Rasulullah SAW, dia lari. Maka orang macam ni awal-awal lagi sesat. Dia mencari jalan bukan jalan Muhammad SAW. Ini kepelikan zaman sekarang kan bila orang nakkan keselamatan coronavirus, dia ni datang dengan cara dia. Kita baca hadis Nabi, dia tinggalkan hadis Nabi, pergi kepada amalan-amalan lain. Ini sesat lah. Sangat sesat. Kerana saya pelik bila contoh macam kes baru ni kan, bila jemaah tabligh ditegur berkenaan dengan perkara ni. Diorang buat kononnya ada amalan baca ayat kursi lah, baca 3 kul lah, baca surah ikhlas lah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil tu. Berapa ratus kali, 311 kali. Kita pelik. Dia tak belajar hadis Nabi ke? Dengar tiap-tiap tahun khatamkan kitab. Tiap-tiap tahun sama atau mendengar sunnah tu dibuat daurah dekat India, dekat Pakistan, dekat Afrika Selatan. Tapi diorang tak baca ke hadis Nabi yang memberitahu tentang masalah wiqayah ataupun perlindungan daripada sebarang bala tu. Doa dah ada daripada hadis Nabi. Dia boleh reka juga amalan lain. Seolah macam Nabi punya ajaran tak cukup kuat. Wallahualam, kita tak tahu kenapa kumpulan macam ni sangat-sangat ni lah. Dia tak nak pergi pada sunnah Nabi. Dia baca sunnah Nabi tapi tak nak pergi pada sunnah Nabi. Ini benda sekarang depan-depan mata kita berlaku. Betul, saya secara peribadi saya memang tegur. Saya kata saya tak faham kenapa mereka sering berkata kami ikut sunnah Nabi, letak sugi dalam poket, kan, pakai jubah, pakai serban dan sebagainya. Kononnya itu sunnah Nabi, tapi tiba-tiba tengok apa Nabi ajarkan sebagai ajaran, dia tak buat. Dia tak nak ikut. Apa Nabi suruh buat, dia tak buat. Tapi dia kata, kami ikut sunnah. Sunnah. Makan 3 jari kan. Ini dia jaga sikit. Walihada kana mawqifus salaf. Kerana ini dahulunya pendirian salafus salih. As-salafus salihu. Salafus salihi. Kerana ini pendirian salafus salih. Qawiyan.
adalah kuat fi muwajahati haula'i dhullal, dalam berhadapan dengan kumpulan golongan yang sesat ni, penyesat ni. Famin dhalika qaulul Imam Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Di antara itu apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Dia kata, wallah, demi Allah, li'an aghzuwa haula'il qaum, supaya aku memerangi akan kaum ini. Kaum ini, itu kaum ni lah, kaum yang meninggalkan sunnah Nabi ni. Kita alladzina yarudduna hadis Rasulillah SAW, yang mereka ni menolak hadis Rasulullah SAW. Ahabbu ilayya, lebih disukai disiku, min aghzwa iddatahum min al-atrak, berbanding aku berperang dengan sejumlah yang sama seperti mereka ni di golongan atrak. Atrak ni Turki ni. Dulu mereka ni, keseluruhan mereka sebelum masuk Islam, kufur lah. Dari zaman berkenaan memang peperangan jihad fisabilillah antara umat Islam ni berlaku dengan golongan Atrak, bangsa Turk. Yang dia keturunan kahwin Mongol, kahwin dengan orang-orang tempatan tu, dia ada keturunan dengan Atrak. Dia ada salah silah keturunan mereka. Jadi ketika mana dia kata, Al-Humaidi dia kata kalau aku perang kumpulan ni, lebih aku suka berbanding aku perang dengan kumpulan orang kafir, yang Atrak ni tadi. Kalau dia kata perang dengan golong puluhan orang, yakni puluhan orang daripada golongan penentang sunnah ni aku lebih suka. Betul kan, dalam konteks masalah dakwah kan. Kadang-kadang ada orang kata kita ni tak dakwah non muslim, tak pergi buat asli dakwah. Ya, secara peribadi kan, kita punya kemahiran berbeza. Ya. Kemahiran kita berbeza. Pengetahuan ataupun cara etika kita berdakwah pun berbeza. So kalau siapa yang rasa boleh untuk berdakwah pada non-muslim, buatlah. Dan kami para asatizah yang belajar berkenaan akidah ni sebagai benda pertama, kami melihat bahawa orang-orang yang disesatkan oleh penyesat daripada kalangan manusia yang mengaku Islam lagi bahaya. So jadi macam katakanlah orang asli kita boleh Islamkan, tapi lepas kita tinggalkan, datang kumpulan ni, kemudian tu Wahidatul Wujud ke Nur Muhammad lah pun sebagainya, tarikat, masuk kampung orang asli tadi, ajar bukan. Mereka takkan sampai kepada Allah Ta'ala. Dan kesyirikan mereka buat, mereka pun takkan sampai, tahu tak? Betul kena faham bahawa konsep dakwah ni tadi, ia ikut bidang berbeza, bidang yang berbagai. Dakwah kepada orang bukan Islam masuk Islam satu. Dakwah kepada orang yang dah Islam, tapi disesatkan juga adalah dakwah. Ini kerja kita macam zaman sekarang ni kan, macam orang kata frontliner kan. Duk berhadapan dengan COVID-19 kan. Sakit, terdedah pada penyakit. Tapi kita yang ustaz sunnah ni, patutnya yang ikut sunnah ni, patut berusaha juga menyekat ke penyebaran atau tersebarnya bid'ah-bid'ah baru dalam masyarakat. So, kita pun cuma beza kita tak adalah macam diorang berhadapan dengan bahaya. Nyawa mereka terancam. Kita ni tak duduk depan komputer, kadang-kadang makin jawab benda tengah malam pakai handphone je. Dan baring-baring lagi, dalam aircon lagi. Takkan serupalah jihad kita dengan jihad mereka. Tapi ini juga adalah jihad. Kita mempertahankan akidah tu adalah penting. Sebab kalau ni kata hidayah tadi tu bukan masalah dapat Islam saja, bahkan kekal di atas Islam. Itu penting juga. Bahkan istiqamah di atas kebenaran itu adalah penting, lebih penting daripada mula-mula mendapat kebenaran itu sendiri. Sebab tu kita dalam Islam pun kita minta ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Dan solat fardu, minta Allah Ta'ala kekalkan di atas jalan yang lurus. Ia kena jaga. Jadi sebab tu kenapa Al-Humaidi cakap macam tu. Bagi dia, orang tolak hadis Nabi ni lagi patut diperangi banding dengan orang yang kafir. Orang kafir tu kita udah kafir dah. Yang ini merosakkan umat Islam yang lain. Cuma kita terbalik pada asal. Kata-kata para ulama. Seperti kata Al-Humaidi tadi. Diorang masih terikat dengan ketaatan kepada pemerintah. Dia takkan buat kerja-kerja contoh macam menentang secara kekerasan terhadap kumpulan-kumpulan sesat ni dengan senjata. Itu kita faham. Kerja kita sekarang macam tu jugalah, kita bukannya nak berperang dengan diorang ni, tapi nak ceritakan bahawa kesungguhan bahayanya kumpulan tadi dengan cara macam ni kita faham. Mereka ni sangat teruk. Sebab tu kenapa Allah SWT jadikan tarik mereka balik kepada situ, kita lihat ia adalah kepentingan yang besar. Jangan benarkan mereka terus sesatkan orang. Macam sekarang ni kan sesat orang ramai. Macam-macam benda tiap-tiap hari ada keluar. Amalan baru. Amalan elak ni lah, ada orang ni jumpa Nabi dalam mimpi. Orang ni jumpa Nabi dalam mimpi. Yang Nabi ajar tak ada. Tak disebarkan. Disebarkan sikit tapi orang tak berkeras.
So, kita kata balik pada asal. Kalau ada kata benda yang elok ada, tapi bercampur di sebelahnya benda tak elok. Tak dibuang benda tak elok tadi, dia akan rosakkan pada yang elok. Seorang takkan tahu mana benar, mana salah. Ini kepentingan sebenar. Saya perhatikan banyak orang tersilap kat sini. Okay. Dia kata lagi, waqala Muhammad bin Abdullah Al-Hafiz. Muhammad bin Abdullah Al-Hafiz. Dia kata apa? Sami'tu Ahmad bin Ishaq. Aku dengar Ahmad bin Ishaq Al-Faqih As-Sabri yunazi rajula. Ahmad bin Ishaq Al-Faqih dia As-Sabri, dia berdebat dengan seorang lelaki. Faqala, maka dia pun kata, haddatsana fulan. Dia cerita kepada kami si fulan. Qala lahu ar-rajul, da'na min haddatsana. Ila mata haddatsana. Dia lelaki dia kata apa? Tinggalkanlah kami daripada haddatsana. Ceritalah mencerita kepada kami. Maksud dia, okey, ahli sunnah ni, Ahmad bin Ishaq Al-Faqih ni, ulama ni, dia cuba bawa dalil dan sebut dari siapa dia dapat. Dari siapa. Ini kejujuran ahli sunnah. Bila kita sebut nama, kalau kita orang tak dipercayai dan kita tolak, reject. Tapi lelaki satu lagi tu kata apa? Apa haddatsana? Ila mata haddatsana? Sampai bila haddatsana, dia kata. Faqalu syekh. Maka berkata pada dia, syekh tadi, Ahmad bin Ishaq Al-Faqih kata apa? Kum ya kafir. Bangun si kafir. Fala yahillaka an tadkhula dari ba'du. Dia kata tak halal untuk masuk rumah aku selepas ni. Thumma altafata ilaina. Dia kemudian dia toleh. Ahmad bin Ishaq Al-Faqih ni dia toleh kepada kami. Faqala. Dia kata apa? Maka dia kata apa? Ma qultu li ahadin qattun. Aku tak pernah kata pada siapa sama sekali la tadkhulu dari ghaira hada. Jangan kau masuk rumah aku kecuali si lelaki tadi. Dia dapat lihat Dia dapat lihat sebenarnya benda tersebut adalah di antara perkara yang bahaya. Dan sebab kita kata kalau Islam tanpa sunnah, awak nak jumpa Islam apa? Macam mana solat? Macam mana puasa? Macam mana zakat? Macam mana haji? Macam mana semua sekali? Amalan Islam tu macam mana duduk ni? Al-Quran dia, kalau dia kata Al-Quran Karim, datang dengan setiap perkara. Maka takkan muat satu gedung, satu kilang punya saiz rujukan untuk dikembalikan kepadanya, untuk kita rujuk padanya. Jadi Al-Quran datang dengan rumusan, hadis Nabi datang perincian. Itu benda kita kena pegang. Tapi bila kita kata lelaki macam tadi kan dikatakan oleh Ahmad bin Ishaq Al-Faqih tu, itu dia keras dia tadi sebab dia lihat kat situ. Macam kisah dulu kita dengar macam mana para sahabat Nabi marah kepada orang yang berani untuk tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Macam Allah bin Mughaffal kan, dia kata pada orang lelaki tu, dia kata bila dia tegur jangan baling-baling batu, Nabi tak bagi, kawan tu buat juga. Jadi dia kata apa? Dia kata aku cakap pada engkau, Rasulullah SAW sabda, engkau buat juga. Demi Allah, kalau engkau sakit aku tak ziarah, kalau engkau mati aku tak solatkan. Aku takkan cakap engkau dengan engkau berapa hari. Cakap yang tu. Dia sanggup pula orang tu hanya kerana dengan sikap tadi. Sikap tidak hormat Rasulullah SAW. Jadi asas pertama lah. Macam golongan yang kata apa, kami cinta Rasul, pakai dekat badan kan, apa pencinta Rasul, tapi tak ikut arahan Rasul, itu kan pencinta, pembohong. Itu kan pencinta tapi penipu. Sebab tu tajuk itibak Rasul ni tadi penting. Betul kat sini tajuk asas yang kita dalam konteks ini, memang kita kata apa masalah ikut Quran tak ikut sunnah ni benda bahaya. Dia sangat bahaya. Dia kata wasa'ala rajulun Ali ibn Itham. Dia tanya kepada Ali bin Itham tabi'in Dia kata apa? Faqala rajulun yaqul laysa fi hadis Rasulullah sallallahu fiqhun. Maka berkata seorang lelaki berkata tiada dalam hadis Rasulullah sebarang fiqh. Faqala Ali, berkata Ali bin Itham, hadza fajirun. Ini orang jahat, dia kata. Fajir, jahat. Fa ainal fiqh? Di mana fiqh? Fiqh datang mana, dia kata? Wa ainal khair illa fihi? Di manakah kebaikan kalau bukan pada dalam hadis Nabi? So daripada hadis itulah kita dapat hukum. Bukan kita ambil hukum ikut akal kita. Al-Quran kita fikir-fikir sendiri, tidak akan jadi. Okey? Qala Al-Barbahari, idza sami'ta ar-rajula ta'tihi bil athar fala yuriduhu. Bila kau dengar seorang lelaki yang datang pada dia dengan asar, itu asar pada Nabi sallallahu jejak daripada Nabi sallallahu fala yuriduhu, maka dia tak nakkan akan yang kau bawa. Wa yuridul Quran, dan dia nakkan Quran. Wa yuridul Quran, dan dia nakkan Al-Quran. Fala tashukku annahu rajulun qad ihtawa 'ala zandaqah. Maka kau jangan syak lagi bahawa dia ni seorang lelaki dan terkandung di dalam kezindikan. Faqum min indihi wada'hu. Maka bangunlah daripadanya dan tinggalkanlah dia. Yang duduklah dengan dia.
Bila dia nak Quran, tolak hadis Nabi, tinggalkan dia. Okay? Okay. Dan berkata Asy-Syatibi. Asy-Syatibi berkata, al-iktisar 'ala al-kitabi, ra'yu al-kitabi, ra'yu qaumin la khalaqa lahum. Berkata Asy-Syatibi, meringkaskan kepada kitab sahaja, itu Quran saja, adalah pendapat satu kaum yang tiada habuan bagi mereka. Kharijina 'ala sunnati, mereka keluar menentang terhadap sunnah. Id'ulu ala ma bayanat alaihi min anna al-kitab fihi bayan kulli syai. Awwalu ala, kerana mereka awwalu mengilahkan ala bunyatin, ala bunyat, ala ma bunyat alaihi. Awwalu, kerana mereka ni kembali id'ulu ala, mereka kembali kepada ma bunyat alaihi, apa yang dibina di atasnya, min annal kitab, daripada bahawa kitab ni fihi bayan kulli syai. Kitab itu Quran ni penjelasan semua benda. Memang ayat tu ada. Ayat itu datang. Tapi lah kita balik pada asal. Mereka ingatkan bahawa ayat tersebut yang kata bahawa bayan kulli syai, tibyan li kulli syai, Quran tu penjelasan bagi semua perkara, dia sangkakan bahawa jangan tengok benda lain selain daripada Quran. Okay. Maka fatrahu ahkam sunnah, dia kata fattarahu ahkam sunnati, maka mereka melemparkan akan hukum-hukum sunnah. Fa'addahum zalika, maka perkara tersebut membawa mereka ila khila'i anil jama'ati, kepada mereka menanggalkan diri, menceraikan diri daripada jamaah. So kita tahu bahawa asas pertama yang dimasukkan jamaah tu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kata apa? Hum alama ana alaihi ashabi. Bila hadis yang berkenaan 73 golongan yang semua dalam neraka kecuali satu tu, hadis tu sering menjadi masalah kepada sebagian orang untuk menerima. Dan alasan dia kerana dia kata hadis ni macam buang semua orang, bukan semua kita seorang je betul. Tak, hadis tu sebut. Kan, pasal dalam hadis berkenaan dia sebut bukan masalah siapakah mereka. Kan? Pasal hadis tu datang, Nabi sebut antara lafaz Nabi terangkan siapakah mereka. Bila para sahabat kata ceritakan kepada kami siapa mereka, Nabi kata hum alama ana alaihi wa ashabi, mereka di atas apa yang aku berada padanya dan para sahabatku. So memang tak boleh datang pada seorang tu sebarang kekeliruan dekat sini. Islam ni kejelasan tanpa kesamaran. Dan Nabi kata pada para sahabat, Nabi kata pada Umar, pada para sahabat, Nabi kata laqad ji'tukum ala misli bayda, aku datang bawa pada kamu ni urusan ni seumpama jalan putih yang terang, lailuha kana hariha, malam dia macam siangnya, malam macam siang, la yazighu anha illa halik, dia akan boleh tersimpang daripada jalan ni kecuali orang yang binasa saja. So memang takkan boleh silap. Tapi bila dia kata kat sini, dia kata dia orang menanggalkan diri sebab dia orang tinggalkan jemaah. Wa ta'wil Quran ala ghairi ma anzalallah, dan mereka mentakwil Quran di atas apa bukan diturunkan oleh Allah. Balik pada asal, nak tahu mana yang Allah Ta'ala kehendaki, tengok Nabi. Lepas tengok Nabi, tengok para sahabat. Sebab sahabat belajar dengan Quran dengan Nabi bukan hanya bacaan saja. Mereka belajar bacaan dan juga pengertian serta amal. Kemudian tabi'in macam tu juga, mereka belajar bacaan, pengertian dan juga amal. Bukan hanya setakat bacaan. Jadi tak boleh seorang tu sangsi kedudukan para sahabat. Sebab balik pada asal, kalau awak boleh sangsi tak terima sunnah, maka awak boleh sangsi untuk terima Quran. Quran pun tak betul lah juga. Quran pun datang melalui para sahabat. Para sahabat Nabi yang menukil pada kita Quran. Dan penjelasan Quran sekali. Dia bukan hanya setakat Quran tu bacaan saja. Lepas tu dalam surah Al-Qiyamah, orang sebutkan berkenaan perkara ni. Allah Ta'ala tegur Nabi tentang masalah menggerakkan lidah baginda untuk cepat dapat Quran. Allah Ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, yang kamu gerakkan lidahmu hai Muhammad dengan Quran tu untuk kau segera dapat Quran. Sebab Nabi takut terlupa. Maka Allah Ta'ala pun terangkan dalam surah Qiyamah ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Allah Ta'ala apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, yang kau gerakkan lidah kau hai Muhammad untuk kau cepat dapatkan Al-Quran. Gerakkan lidah kau dengan Quran itu untuk kamu cepat dapat Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sehingga ke atas kamilah yang menanggung pembacaan Quran itu dan juga
daripada perhimpunan Quran tu di dalam dada kamu, wa Qur'anah, dan juga pembacaan Quran itu. Fa idza qara'nahu, bila kami bacakan ia Quran itu, fattabi' Quran, ikutlah bacaannya. Thumma inna alaina bayanah, ke atas kamilah penjelasannya. Di dalam ayat ni sebenarnya banyak pengertian lah. Antaranya Nabi SAW punya hafalan Quran tak macam kita. Kita nak hafal kena ulang-ulang. Banyak kali ulang, barulah dapat lekat. Tapi para Nabi baginda SAW tak perlu macam tu. Bahkan baginda punya hafalan Allah jamin dalam ayat tadi. Surah Al-Qiyamah tadi 16 sampai 19 tadi, memang ayat tu datang beritahu bahawa baginda SAW ni bacaan dia dijamin oleh Allah Ta'ala. Takkan silap. Dan bacaan. Summa inna alaina bayan, ke atas kamilah penjelasannya. Jelaskan juga kami yang menjaga untuk penjelasan dia. So bila kita lihat kat sini kan, Allah Ta'ala dah jamin bukan hanya bacaan, hatta pengertian, penjelasan bagi ayat tersebut. So kalau anda kata awak baca Quran, awak ambil bacaan saja, penjelasan mana? So, sebab para sahabat Nabi takkan tak belajar, sebab orang yang praktis Quran tu dari mula-mula. Macam mana boleh tinggalkan mereka? So balik pada asal, kalau orang tak nak sangsi dengan tentang sunnah, dia biasa serang para sahabat. Dia akan aim kepada para sahabat Nabi. Dia kata, sahabat ni takkanlah berapa tahun je macam Abu Hurairah. Berapa tahun je duduk dengan Nabi, tiba-tiba hafal banyak. Yang ini. Kalau para sahabat Nabi tak pernah masalah dengan Abu Hurairah, awak siapa untuk masalah dengan Abu Hurairah? Kadang saya tanya balik kepada orang yang persoalan tu, saya kata, para sahabat Nabi tak ada masalah. Yang Islam awal sejak di Mekah, tidak ada masalah dengan Abu Hurairah anhu. Tidak ada masalah dengan Abu Hurairah anhu. Kenapa awak yang tak ada dengan Nabi boleh sibuk untuk persoalkan tentang apa yang Nabi, apa yang dibawakan diletakkan oleh mereka, oleh Abu Hurairah, kan apa dihafal, para sahabat tak pernah sangsi, awak siapa untuk persoalkan? Atau Abu Hurairah siap tunjukkan solat Nabi macam mana, ibadat Nabi macam mana. So basically ini kena jaga sikit, banyak orang tak nampak kat sini. Satu. Soalan, kita pergi kelas ni berapa lama? Dia panjang pun tak boleh juga. Sebab ketika dalam musim dalam rumah ni dia bosan ni. Sebab tu berapa lama? Dah habis ni, dah habis kat sini dah. 57 minit dah. Jadi kita kalau ni kata kita stop sini dulu. Nanti kita sambung kemudian, sebab ada banyak lagi, 10 tajuk. Ni baru satu. Mana apa yang tuan-tuan dengar macam Kasim Ahmad lah dan sebagainya kan. Rasyad Khalifah. Kumpulan ni memang kita panggil kumpulan yang dipanggil Quraniyun. Golongan ahli Quran. Ahli Quran, kononnya yang pegang Quran tak pegang sunnah. Tapi kelakar, ada satu video saya tengok Rasyad Khalifah solat cara Muhammad. Ada sujud, ada rukuk dan sebagainya. Bahkan ikut tertib yang Nabi solat. Cuma ketika time tasyahud tu, dia syahadah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah aja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak sebut. Itu agak-agak ni jugalah. Yang siapa yang kalau anda kata tu memang dalam Rasyad Khalifah dalam YouTube ada gambar dia solat. Kasim Ahmad kan macam tu juga. Diorang sebenarnya memang kita kata kumpulan ni dia kata Quran tapi tak nak sunnah. Tapi soalan bagi kita soalan, macam mana dah beramal? Atau Quran yang dibaca tu pun yang konon dia kata percaya. Kita percaya Quran. Ada sekali satu hal sekali tu. Saya jumpa dengan seorang pakcik ni. Dia orang tak mentun. Cerita dia anak dia pun orang tak mentun juga kan. Dia pasal pernah ada satu family tu, dia ada satu kawan tu, dia ngadu kat saya, dia kata ada pakcik ni dia ajak anak-anak dia untuk tak solat. Dia berhenti solat. Sebenarnya dia berhenti solat ni selepas isteri mati. Isteri mati kena kanser. So dia macam depression sangat. Apa jadi tak tahu, dia belajar harfiah Quran ni. Harfiah Quran je. Quran last kali bila time jadi macam tu, dia flip, dia tak tahu nak buat apa. Dia sekali dia tinggalkan sunnah. Ketika first day yang saya jumpa dia tu, ada perbualan tajuk ni lah. Tajuk kena masalah Quran. Dia percaya Quran. So saya kata dengan dia, abang dapat Quran kat mana? Tu Haji sebagai Tu Haji dapat Quran kat mana? Quran dah ada tulis. Apa masalah dia? Saya buka Quran yang Osmani, masa Osmani yang asal, tanpa titik, tanpa baris, saya sudah baca. Dia tak boleh baca. Saya kata min ke mana? Ni allazi ke ad-din? Ni bunyi huruf tu ada alif lam, bunyi macam rumah dal. Lepas tu ada macam yanun. So ini masa tu ni. Dia dah kelang kabut. Kelang kabut allazina ke ad-din kan. Dia kata jadi saya kata dengan dia sebab ini para sahabat dahulu dia sampaikan sebenarnya agama ni
ataupun kita baca Quran tadi, dia sekali dengan pengertian, bacaan dan pengertian. Dia bukannya kita panggil apa, datang dengan bacaan semata-mata. Saya takut boring sebenarnya. Kalau dalam kelas sekarang kita jerit kuat. Dalam dalam Facebook live ni tak boleh jerit kuat. Jadi takut tidur ataupun lari nanti kan rasa bosan. Di depan skrin lama-lama tak sedap juga. Jadi kalau macam Ustaz Asri pun dia buat 20 minit, setengah jam kan. So jadi saya ambil 1 jam lah. 1 jam kita habiskan. Jadi kalau insya-Allah nanti kita bersambung lagi untuk tajuk berikutnya nanti. Yang kedua itu iman dengan sebahagian kitab, kufur dengan sebahagian kitab. Ini nanti yang kita akan sebut berkenaan tajuk lah. Kumpulannya Jabariyah, Qadariyah ni. Yang dia ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Ataupun golongan Mu'tazilah, golongan Khawarij. Semua ni kumpulan yang beriman sebahagian kitab, tinggal sebahagian kitab. Macam Syiah pun sama. Dia ambil tentang kisah ayat tertentu yang dia nak, kemudian ayat tentang puji Abu Bakar dia tinggal. Itu benda-benda tu kita akan bincang nanti insya-Allah iman sebahagian kitab. Tapi yang first one ni berkenaan dengan kitab, beriman kitab tapi tolak sunnah, ini adalah usul pertama. Usul pertama atau kaedah pertama mereka buat. Ada 9 lagi insya-Allah kita bincangkan nanti berkenaan dengan usul-usul bagi ahli bid'ah ni. Baik. Jadi saya rasa cukup kot sampai situ. Ada soalan? Soalan time. Jadi saya baca, saya terangkan. Ya, tak ada pun. Rasa faham. Okay. Tapi inilah, kalau dia kata ada soalan, boleh simpan untuk kelas akan datang. Nanti kita bincangkan dulu soalan nanti. Kalau ada, kalau tak ada, nanti kita sambung terus insyaAllah. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, bihamdihi, syalla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.